رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang dikasihi Tuan Imam Jawatan Kuasa Surau, seterusnya tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita dapat menyambung lagi kuliah sirah kita tuan-tuan. Dan malam ni kita akan masuk kepada tajuk perkahwinan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Jadi tuan-tuan, pada pertemuan kita yang lalu kita cerita tentang Harbul Fijar dan juga berkenaan dengan Hilful Fudul. Jadi ketika Nabi umur 20 tahun, jadi perkahwinan Nabi SAW pula ni tuan-tuan berlaku ketika mana Nabi SAW berusia 25 tahun. Jadi kisah ni tuan-tuan, bagi para ulama ni, para ulama kita ni terbahagi kepada dua lah. Sebahagian daripada mereka menolak kisah perincian tentang perkahwinan Nabi SAW yang masyhur, yang selalu kita duk cerita, duk dengar ustaz-ustaz, tok guru kita cerita tu. Jadi di antara yang menulis, para ulama yang tulis berkenaan dengan penolakan kisah ni, antaranya ialah Dr. Akram Dhiya Al-Umari yang menulis kitab As-Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah. Dia sebut dalam kitab dia di bawah tajuk Ziwajuhu min Khadijah, perkahwinan Nabi SAW dengan Khadijah, tushiru riwayatun dha'ifatan, bal mu'azzamuha wahin ila tafasil tata'allaq bi zawajir rasul min ummil mu'minin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Jadi dalam kebanyakan riwayat yang menceritakan tentang perincian macam mana Nabi SAW berkenalan dengan Khadijah, kisah Maisarah yang menemani Nabi SAW ke Syam, ke Busra, sehingga akhirnya Nabi SAW mengahwini Khadijah. Kebanyakan riwayat-riwayat tersebut menurut Dr. Akram Dhiya Al-Umari ialah riwayat yang sangat dhaif. Tushiru riwayatun dhaifatun bal mu'azzamuha, kebanyakan riwayat-riwayat berkenaan kisah tu yang kita duk dengar tu, kata Dr. Akram Dhiya, adalah kisah yang dhaif. Ini satu pendapat para ulama. Tetapi tuan-tuan, kebanyakan para ulama, tuan-tuan bukalah kitab mana pun yang mengarang, yang menulis, memperincikan tentang perkahwinan Nabi SAW, kita dapati kebanyakan mereka menerima kisah-kisah ni. Sekali saya akan cerita ke tuan-tuan kisah tersebut, mana sumber-sumber yang kita perlu ketahui untuk kita percaya, dan kita nak cerita kisah-kisah ni kepada anak-anak kita tuan-tuan. Jadi Khadijah ni tuan-tuan ialah satu orang bangsawan Quraisy. Kanat Khadijah radhiyallahu anha sayyidatan tajiratan, seorang peniaga, zata syarafin, yang mempunyai kedudukan yang mulia di kalangan orang-orang Arab Quraisy. Dan dia, perniagaan yang dimiliki oleh Khadijah ni tuan-tuan, disebutkan dalam kitab-kitab sirah bahawa nak banding dengan peniaga-peniaga lain, hartawan-hartawan lain yang ada di kota Mekah Al-Mukarramah, di kalangan orang laki-laki itu Khadijah kaya lagi. Dia cantik, orang yang baik, sehingga digelar dengan gelaran tahirah, wanita suci, di kota Mekah Al-Mukarramah di zaman yang penuh dengan kemungkaran, tapi dia dipanggil dengan wanita suci, tahirah. Kaya pula tu, segak pula, menyebabkan ramai orang-orang Quraisy ni berminat nak memperisterikan dia. Pakak mai minta tapi dia tolak. Akhirnya Khadijah radhiyallahu anha mengahwini Nabi SAW. Macam mana cerita dia tuan-tuan? Jadi Nabi kita SAW ni
amanahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, benarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempunyai akhlak mulianya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni terkenal di kalangan penduduk Makkah Al-Mukarramah, sehingga orang yang tak pernah tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dengar cerita tentang bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni orang yang sangat amanah. Jadi oleh kerana Khadijah ni peniaga, dia perempuan pula, dia tak boleh nak bawa barang perniagaan dia sendiri, dia kena cari orang untuk pi niagakan barang dia. Dia akad mudarabah. Mudarabah ni dia tuan harta, dia suruh orang pi berniaga harta dia, ada bahagian yang dia akan diperuntukkan kepada orang yang membawa barang dagangan dia. Jadi bila dia dengar cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia kata kat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, da'ani ila talabika ma balagani min sidqi hadithika. Aku ni yang nak minta engkau wahai Muhammad tolong bawa barang dagangan aku ni ke Syam dan sebagainya, kerana aku dengar kamu seorang yang bercakap benar, sidqi hadithika wa 'idhami amanatika, dan engkau orang yang sangat amanah. Nabi kita ni orang-orang Quraisy simpan barang-barang depa, kalau depa nak pergi ke mana-mana di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa karami akhlaqika, dan engkau adalah orang yang berakhlak mulia. Lalu Khadijah tuan-tuan tawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam upah untuk membawa barangan Khadijah ke Syam dan sebagainya. Dia kata, wa ana u'tika dha'fa ma u'ti rajulan min qaumik. Aku akan bayar kepada kamu wahai Muhammad sekali ganda lebih daripada apa yang biasa aku bayar kepada orang lain. Kerana Nabi ni orang amanah, dia sanggup bayar tuan-tuan. Lalu Nabi SAW balik rumah dulu, tak buat keputusan lagi. Walaupun pada ketika ini Nabi SAW dah umur dekat 25 dah pada masa tu. Nabi balik bagi tahu kepada bapa saudara Nabi, iaitu Abu Talib, yang Nabi duduk dengan dia. Lalu Abu Talib seronok sangat. Abu Talib kata kepada Nabi SAW, inna hadha la rizqun saqahu Allahu ilaik. Oh, ni rezeki wahai Muhammad, Allah saja nak bagi kepada kamu. Ni kata-kata Abu Talib kepada Nabi SAW. Jadi dalam perjalanan Nabi SAW ni tuan-tuan, Khadijah hantar satu orang untuk menemani Nabi SAW dan juga untuk khidmat. Sebab bayang kalau tuan-tuan nak bawa barang banyak ni, bukan bawa barang satu ekor unta, dua tiga ekor unta, tapi puluhan ekor unta yang membawa barang dagangan ke Syam, jauh tempatnya. Jadi dia hantar satu orang hamba dia yang bernama Maisarah. Kadang-kadang budak-budak sekolah rendah tuan-tuan, dia duduk keliru dengan nama Maisarah tu, sebab nama Maisarah tu nama laki-laki ke perempuan tuan-tuan. Tanya budak-budak, dia kata nama tu ialah nama orang perempuan lah. Tak, Maisarah ni ialah nama lelaki. Ni kena tahu ni, adik-adik yang duduk ada ni. Nama orang laki-laki bukan nama orang perempuan. Dan Nabi SAW ni dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah fi Dhaw'il Quran wa Sunnah ni sebut tarikh bila Nabi SAW keluar dengan Maisarah dalam perjalanan nak menuju ke Syam, ke Busrah. Iaitu Nabi SAW pergi ke Syam ni kali ni ditemani oleh Maisarah pada tarikh 14 hari bulan Zulhijjah. Ketika Nabi SAW berusia 25 tahun, lepas nak pergi ke Busrah pada ketika ini tuan-tuan. Jadi dalam perjalanan ni tuan-tuan, Maisarah yang merupakan hamba selalu dah duk ikut pedagang-pedagang lain, menemani pedagang lain, khidmat kepada pedagang-pedagang Quraisy yang lain. Dia biasa dah. Hamba ni ialah tabaqah ataupun satu kumpulan manusia yang dipandang hina di mana-mana dunia. Hamba, sebut hamba. Jadi biasalah orang layan hamba ni cara hamba. Kalau nak cerkah, kita ada orang gaji pun cerkah bukan main. Tak boleh silap sikit, marah, bawa orang gaji. Ni hamba tuan-tuan. Jadi Maisarah ni tuan-tuan, bila dia dalam perjalanan dengan Nabi, bukannya sehari nak sampai ke Syam. Jadi dia tengok akhlak Nabi SAW ni tidak sama dengan akhlak pedagang-pedagang lain, orang-orang lain yang biasa dia ikut.
Dia yang sepatutnya berkhidmat kepada Nabi SAW dalam perjalanan, tapi dalam perjalanan tu yang berlaku sebaliknya dia tengok. Nabi hormat dia. Nabi yang lebih memuliakan dia daripada dia memuliakan Nabi SAW. Kalau makan, Nabi akan ajak dia makan sama. Dan benda ni memang akhlak Nabi. Nanti kita akan baca nanti tuan-tuan kisah Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi SAW. Lagu tu juga sampai tak mau berpisah dengan Nabi, sanggup duduk dengan Nabi jadi hamba pun tak apa, daripada dia balik duduk dengan ayah dia, dengan kaum keluarga dia. Jadi Maisarah tengok Nabi SAW ni tuan-tuan, sehingga dia jatuh hati kat Nabi SAW. Rasa ni orang bukan sembarang orang, Muhammad bin Abdullah ni. Dalam sebuah riwayat yang dinukilkan oleh Dr. Muhammad Abu Syahbah ni tuan-tuan, bila Nabi SAW sampai dekat dah dengan kawasan Suq Busrah, di pasar Busrah, fanazala tahta dhilli syajaratin fi suqi Busrah qariban min sawma'ati rahibin yusamma Nastura. Bila sampai di sana tuan-tuan, Nabi SAW tengok ada satu pokok, Nabi pergi duduk di bawah pokok tu, berteduh di bawah pokok tu. Dan dekat dengan tempat tersebut ada gereja yang diketuai oleh satu orang padri yang bernama Nastura. Nastura ni jumpa dengan Maisarah yang menemani Nabi SAW. Dia kata kat Maisarah, dia kata, ya Maisarah, wahai Maisarah, man hadha alladhi nazala tahta hadhihi syajarah? Siapa yang duduk bawah pokok tu? Selalu orang tak pernah singgah pokok tu. Faqala rajulun min Quraishin min ahli al-haram. Lalu Maisarah kata, dia tu orang Quraisy daripada Mekah. Ahli al-haram tu maknanya daripada kota Mekah, dia mai sini. Lalu Nastura kata kepada Maisarah, faqala ar-rahib ma nazala tahta hadhihi syajarah illa nabiy. Dalam setengah riwayat sebut ba'da Isa illa nabiy. Dia kata tidak akan ada siapa-siapa pun yang akan singgah di bawah pokok tersebut daripada zaman Nabi Isa alaihissalam dulu ni sampailah kepada hari ni, melainkan orang tu pasti adalah Nabi. Ni tuan-tuan adalah antara kisah-kisah tentang Nabi kita SAW yang membuktikan bahawa kedatangan Nabi akhir zaman ini telah pun diketahui oleh umat-umat yang terdahulu. Tambah padri-padri, nanti kita akan baca kisah Salman Al-Farisi, dia cari Nabi. Mana semua tu mai tuan-tuan? Daripada kitab-kitab terdahulu, kitab Taurat dan juga kitab Injil. Jadi salah satu tanda yang diketahui oleh Nastura ialah tentang akan lahirnya Nabi akhir zaman, dan dia tahu pokok tu Nabi itulah yang akan berteduh di bawah pokok tersebut. Dia yakin, dia abang kepada Maisarah. Jadi tuan-tuan, Nabi SAW pun berniaga lah di pasar Busra ni, sehingga kali ni tuan-tuan Nabi dapat untung yang sangat banyak, lebih daripada kebiasaan Khadijah duk hantar orang pergi berniaga. Sehingga bila dia balik jumpa Nabi SAW, Nabi balik jumpa dengan Khadijah, Khadijah dah janjilah nak bayar sekali ganda daripada upah yang biasa dibayar. Dia tambah lagi sekali ganda kepada Nabi SAW dengan keuntungan yang diperolehi tersebut. Jadi balik ni tuan-tuan, Maisarah ni dia cerita segala-gala yang dia tengok, yang dia dengar tentang Nabi SAW. Dan Maisarah sendiri tuan-tuan, apa nama, Khadijah sendiri jumpa dengan sepupu dia. Siapa sepupu Khadijah tuan-tuan? Sepupu Khadijah ialah Waraqah bin Naufal. Yang nanti masa Nabi SAW dapat wahyu, sekali lagi Khadijah bawa Nabi SAW pergi jumpa dengan Waraqah bin Naufal. Kali ini dia pergi seorang lah, dia cerita. Maka pada ketika itu Waraqah dah pun bagi tahu bahawa kemungkinan Muhammad tu adalah Nabi akhir zaman berdasarkan kepada pengetahuan dia tentang kitab
Injil dan juga kitab Taurat yang dipelajarinya, tuan-tuan. Jadi bermula daripada kisah ni lah, Khadijah ni, tuan-tuan, mula jatuh hati kat Nabi SAW, berminat untuk berkahwin dengan Nabi SAW. Lalu dia buat apa, tuan-tuan? Dia pergi jumpa dengan seorang kawan rapat dia yang bernama Nufaisah. Ni saya ambil nama ni, tuan-tuan, dalam kitab kitab Dr. Muhammad Abu Syahbah ni, dia buah baris. Selalu saya duk jumpa, kita duk baca Nafisah, Nufaisah bi dhammin nun wa fathil fa ala suratil musaghar. Maknanya kita kena baca perkataan Nafisah tu dengan nama Nufaisah binti Munyah. Ni kawan dia. Dia pergi jumpa kawan dia, dia minta tolong kawan dia untuk pergi risik Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi sudi tak mengahwini dia, dan dia tawarkan diri untuk kahwin dengan Nabi SAW. Lalu Nufaisah, tuan-tuan, cerita macam mana dia pergi jumpa Nabi SAW. Dia pergi tawarkan perkahwinan Nabi, dia lah pergi berkira, sehingga akhirnya Nabi bersetuju untuk mengahwini Khadijah radhiyallahu anha. Lalu dia pergi jumpa Khadijah, dia kata dekat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dia kata, ya Muhammad, wahai Muhammad, ma yamna'uka an tatazawwaj, kenapa kamu tak kahwin? Orang Arab ni selalunya menikah awal pada zaman ni, tapi Nabi umur 25 tak menikah lagi. Jadi dia tanya Nabi SAW, pasal apa tak menikah sampai lah? Lalu Nabi kata, ma biyadi an atazawwaju bih, aku tak ada apa nak menikah, tak cukup duit kalau nak menikah ni, tak mampu nak menikah. Lalu dia tawarkan kepada Nabi, dia kata, fa in kufita dhalik wa du'ita ila al-mali wal jamali wasyaraf wal kafaati ala tujib. Dia kata, apa pandangan kamu wahai Muhammad, kalau hang tak payah fikirlah bab duit banyak-banyak, nak kena belanja, nanti bila menikah esok nak kena duk beri nafkah pula kepada keluarga, sebab Khadijah orang kaya. Dia tak peduli soal Nabi SAW miskin tu. Jadi apa pandangan kamu kalau kamu diajak, kamu ditawarkan untuk mengahwini seseorang yang ada harta, wal jamal, dahlah kaya, lawa pula orangnya, cantik pula orangnya, wasyaraf, dan mempunyai kemuliaan, dia ni orang bangsawan Quraisy, wal kafaah, dan padan dengan kamu. Al kafaah kufu, orang panggil skufu tu, maknanya sepadan dengan kamu kalau kamu menikah dengan dia. Ala tujib, adakah kamu akan terima? Lalu Nabi SAW bila ditawarkan lagu tu, Nabi pun tanya. Nabi tanya, faman hiya, siapa tu yang nak tawarkan, nak menawarkan diri untuk berkahwin dengan aku? Lalu aku pun bagi tahulah, orang tu ialah Khadijah. Lalu Nabi SAW pun tanya Nufaisah, wa kaifa li bidzalik, tu macam mana cara kalau nak menikah? Maknanya Nabi SAW setujulah untuk mengahwini Khadijah, tuan-tuan. Lalu akhirnya, tuan-tuan, Nabi pun setuju. Nufaisah pun berjanji untuk uruskan perkahwinan tersebut. Jadi Nabi SAW pun balik bagi tahu kepada bapa saudara Nabi. Pada masa ni antara bapa saudara Nabi yang terlibat dalam urusan perkahwinan Nabi SAW dengan Khadijah ni ialah yang pertama sekali Abu Talib lah, sebab Nabi duduk dengan Abu Talib. Dan yang kedua ialah Hamzah, pak penakan Nabi SAW juga, yang juga merupakan saudara susu dengan Nabi SAW. Jadi keluarga Khadijah pun, tuan-tuan, bila dengar bahawa Nabi SAW nak menikah dengan anak mereka, dengan keluarga mereka, seronok. Sebab orang nak main Minang ni, tuan-tuan, ialah orang yang terkenal dengan sifat yang sangat mulia, orang yang benar, orang yang terkenal dengan sifat dan akhlak yang sangat mulia di kota Makkah Al-Mukarramah. Sehingga pak saudara Khadijah yang bernama Amr bin Asad pada ketika itu bila dengar mereka nak main Minang, keluarga sebelah Nabi SAW nak meminang, dia kata, hadzal fahlu la yuqda'u anfuh. Ini kata-kata orang Arab bila dia setuju nak menikah dengan mana-mana orang. Digambarkan macam unta ni yang nak mai kepada mana-mana unta betina ni, dia tengok tu hak bagus, hak baik, kata baik, jenis bangsa bagus, baru dia bagi. Kalau hak tak elok, dia katok tang hidung, mana unta tu akan lari. Jadi
Gambaran tu dikatakan kepada Nabi SAW, dia ni bukan macam unta yang kita kena katuk hidung dia tersebut. Hadzal fa'lu la yuqda'u anfuh. Jadi akhirnya Nabi SAW pun datanglah bersama dengan Abu Talib, dengan Hamzah dan beberapa orang bapa saudara Nabi SAW meminang Khadijah radhiyallahu anha. Memanglah zahirnya Nabi yang meminang, tapi yang sebenarnya Khadijah yang nak kepada Nabi kerana sifat mulia yang ada kepada Nabi SAW. Okey tuan-tuan, ada satu perbincangan para ulama. Bila kita belajar sirah ni kita kena ambil tahu lah. Cukup dah takat tu kalau nak ambil tahu pun, tapi kita tahu sikit lagi tuan-tuan. Siapa yang bertanggungjawab menjadi wali kepada perkahwinan Nabi SAW dengan Khadijah ni? Siapa yang jadi wali bagi pihak Khadijah? Ada dua riwayat tuan-tuan dalam kitab-kitab sirah. Sebahagiannya menyebutkan bahawa yang bertanggungjawab menjadi wali dan yang mengahwinkan Khadijah dengan Nabi SAW ni ialah ayah Khadijah yang bernama Khuwailid. Kan Khadijah binti Khuwailid. Khuwailid tu Khuwailid bin Asad. Dan ada juga riwayat yang menyebutkan bahawa yang bertanggungjawab mengahwinkan Khadijah dengan Nabi SAW ialah bapa saudara Khadijah, iaitu Amru bin Al-Asad, bukan ayah Khadijah radhiyallahu anha. Jadi kalau kita yang mengkaji sirah, tajuk-tajuk ni jadi penting tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan tahu tak? Kerana kalau kita tengok kisah bagaimana Khadijah mengahwini Nabi SAW, yang berdasarkan riwayat yang menunjukkan ayah dia yang mengahwinkan dia tu, ayah Khadijah ni tak berkenan kat Nabi. Dia tak mau kat Nabi SAW. Khadijah pun tahu ayah dia tak suka nak bagi menikah dengan Nabi SAW. Tapi Khadijah nak juga. Kalau zaman kita lah ni lari pergi menikah siam lah. Ada. Dia buat lagu mana tuan-tuan? Khadijah kata, lah macam ni, tak apa, kita bagi dia minum arak sampai dia mabuk. Waktu tu baru mai, baru Abu Talib mai, barulah Hamzah mai, barulah Nabi SAW mai. Maka pada ketika itulah dilakukan perkahwinan antara Nabi SAW dengan Khadijah. Jadi dia sedang-sedang tu tengok-tengok, bunga teluk pun banyak lagi lah rumah. Tengok suasana ni, suasana baru kenuri. Jadi bila dia tanya, dia kata, Khadijah kata, lah tadi kamu yang menikahkan aku. Jadi ni cerita, kalau kata tuan-tuan tengok riwayat yang menyatakan bahawa Khadijah ni dikahwinkan oleh ayah dia, cerita dia akan jadi ikut situ tuan-tuan. Tuan-tuan rasa sesuai tak? Nabi kita menikah dengan Khadijah, tapi ayah Khadijah dalam keadaan mabuk masa dia bagi menikah Nabi SAW tu. Jadi cerita ni memang tak patut lah. Tapi ada ulama yang kata cerita ni hak paling tepat. Tu jangan jadi telaru. Jadi benda-benda lagu ni lah kita kena korek balik, kita kena kaji semula, kita tengok apa para ulama kita tulis berkenaan dengan siapa sebenarnya yang mengahwinkan Nabi SAW dengan Khadijah ni tuan-tuan. Jadi para ulama kita pertama dia kaji dulu, betul ke ni kisah ni. Jadi dia antaranya tuan-tuan ialah As-Suhaili, seorang ulama kita yang syarah kitab Ibnu Hisham, kitab berkenaan dengan sirah ni. Dia kata, fa inna abaha kana qad mata qabla dhalik. Sebenarnya ayah Khadijah ni bila dikaji dah mati sebelum daripada berlaku perkahwinan Nabi SAW dengan Khadijah lagi. Al-Waqidi kata pula, Al-Waqidi ni walaupun dalam riwayat-riwayat lain dia ditolak, tapi dalam bab ni tuan-tuan ulama pakai dia. Dia kata, at-thabtu indana al-mahfuz an ahli al-ilmi anna abaha mata qabla harbil fijar. Dia kata yang pastinya ayah kepada Khadijah ni telah pun meninggal sebelum daripada berlaku perang Fijar lagi. Kita baca dah itu cerita perang Fijar. Sebelum tu lagi dia dah pun meninggal dunia. Bukan masa perang tu, sebelum tu dia mati dah. Jadi macam manalah dia nak mewalikan perkahwinan Nabi SAW dengan Khadijah sedangkan dia dah pun meninggal dunia pada ketika itu. Begitu juga
yang disebut oleh Al-Imam Az-Zuhri bahawa sebenarnya yang mengahwinkan Nabi SAW dengan Khadijah ni bukan ayah dia, tapi pak saudara dia, iaitu Amru bin Al-Asad. Jadi kisah ni pula, kalau kita fikir tadilah, kita dengar sekali cerita kata Nabi SAW dikahwinkan dengan Khadijah dalam keadaan pak mentua dia mabuk, kita rasa tak boleh terima dah. Jadi kita ni tuan-tuan kena jaga nama baik Nabi SAW ni, sebab cerita-cerita ni cerita yang tak benar, cerita yang salah, yang menjatuhkan maruah Nabi SAW. Tambahan pula para ulama kita bila dia kaji, dia kata cuba fikir elok lah, dia kata dalam suasana pada ketika itu Nabi ni dengan akhlak mulia, Nabi pula daripada kabilah Bani apa Nabi? Bani Hashim, antara kabilah Arab Quraisy yang paling mulia, yang terkenal. Hashim ni dengan kemurahan dia, semua keturunan dia orang mulia, takkan orang nak tolak pula. Abdul Muttalib, tuan dia dulu adalah pembesar Mekah yang jaga siqayah, yang jaga rifadah, jamuan jemaah haji. Maka Abu Talib pun buat kerja yang paling mulia, jaga siqayah, bagi minuman kepada jemaah haji, jaga jamuan kepada jemaah haji. Takkanlah orang yang semulia itu tiba-tiba pak Nabi, pak kepada Khadijah, tiba-tiba tak mau lagu tu saja. Jadi tang tu pun dah nampak tak kena dah dengan cerita pasal apa dia tak mau kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tambahan pula kata-kata yang diucapkan oleh Amru bin Al-Asad, pak saudara kepada Khadijah, iaitu hadzal fahlu la yuqda'u anfuh, tu menunjukkan bahawa semua orang menghormati Nabi SAW dan memuliakan Nabi SAW. Lalu tuan-tuan, akhirnya berlakulah perkahwinan antara Nabi SAW dengan Khadijah dan Abu Talib. Tuan-tuan berkhutbah, khutbah nikah kita ni tuan-tuan, mula daripada sejarah Abu Talib khutbah dulu lah. Kan kita kalau nak nikah lah ni ada khutbah, dia mula dengan khutbah alhamdulillah alladzi ja'alana min dhurriyyati Ibrahim wa zar'i Ismail. Alhamdulillah yang menjadikan kita ini daripada zuriat Nabi Ibrahim alaihi salam dan daripada salasilah Nabi Ismail alaihi salam. Dia sebut tentang keturunan Quraisy ni, dia dan juga keluarga Khadijah radhiyallahu anha juga mai daripada keluarga Quraisy. Kemudian dia sebut tentang Nabi SAW. Dia kata thumma inna ibna akhi hadha Muhammad ibnu Abdullah la yuzanu bihi rajulun min Quraisy syarafan wa nablan wa fadla. Dia kata kemudian ni anak penakan aku ni yang datang nak meminang ni ialah orang yang tidak boleh dibandingkan dengan siapa-siapa di kota Mekah ni. Mulianya, dari sudut bijaksananya, kelebihannya, melainkan Nabi SAW ni orang yang sangat mulia. Wa huwa wa in kana fil mali qullun, walaupun dia ni dari sudut harta memang tak ada harta lah Nabi SAW, macam dengan Abu Talib juga, tapi dari sudut lain dia sebut beberapa kemuliaan-kemuliaan yang ada kepada Nabi SAW. Wa ma ahbabtum minas sadaqi fa alayya, hangpa sebut ni berapa hangpa nak mahar, aku akan bayar semuanya, kata Abu Talib kepada keluarga Khadijah pada ketika itu. Kemudian tuan-tuan, ada satu lagi perbahasan yang saya nak sebutkan kepada tuan-tuan pada malam ni, iaitu berkenaan dengan umur Nabi SAW dengan Khadijah radhiyallahu anha. Berapa sebenarnya usia Nabi SAW dan juga usia Khadijah masa Nabi SAW mengahwini dia. Okay. Yang masyhurnya di kalangan kita semua tuan-tuan, dalam buku-buku bahkan para ulama kita menyebutkan bahawa Khadijah ni masa Nabi SAW mengahwini dia, Khadijah berusia 40 tahun. Ni masyhur, semua kita duk sebut cerita ni lah. Untuk pengetahuan tuan-tuan puan-puan semua, ini adalah salah satu sahaja riwayat tentang berapa umur Khadijah. Dan riwayat 40 tahun ni tuan-tuan disebutkan oleh Al-Waqidi tadi tu, yang dia ni menurut penilaian ulama-ulama hadis dianggap sebagai orang yang ditolak periwayatan hadisnya. Orang kata dia matruk. Ni riwayat
Al-Waqidi berkenaan dengan umur Khadijah 40 tahun. Ibnu Ishaq berpendapat bahawa pada ketika itu Nabi SAW Khadijah berusia 28 tahun. Jadi kalau Nabi umur 25, Khadijah masa tu umur berapa? Baru 28 tahun. Okey lagi lah kan, boleh diterima lagi tu. Ni riwayat Ibnu Ishaq dalam kitab dia. Jadi tuan-tuan, dalam bab ni tuan-tuan, oleh kerana dua-dua riwayat ni sebenarnya tidaklah ada sanad yang boleh dipegang dengan kuat. Yang kata 40 pun tidak ada sanad yang kuat, yang kata 28 pun tak ada sanad yang kuat juga. Jadi masing-masing tuan-tuan berijtihad. Jadi tak salah orang kata 40 tu. Munasabah juga umur 40, satu orang yang sampai jadi kaya, berniaga sampai jadi kaya-kaya ni tuan-tuan. Umur 28 ni payah juga nak jadi. Munasabah dah. Munasabah juga pada ketika itu. Tambahan pula kita akan sebut, Khadijah ni dah menikah dah 2 kali lah sebelum berkahwin dengan Nabi SAW. Ada anak pula tu. Jadi kemungkinan umur 40 tu ada kemungkinan umur Khadijah 40. Tapi menurut Dr. Akram Dhiya Al-Umari tuan-tuan, dia pilih pendapat yang kedua, iaitu pendapat Ibnu Ishaq yang menyatakan bahawa pada ketika Nabi umur 25 dia menikah dengan Khadijah pada ketika itu umur dia 28 tahun. Dengan perkiraan anak yang dilahirkan oleh Khadijah dengan perkahwinan Nabi SAW tersebut. Berapa anak Nabi menikah dengan Khadijah? Nabi kita ni anak dia ada 7 orang semua. Yang dapat dengan Khadijah 6 orang. Seorang ya dengan Maria Al-Qibtiyah, iaitu Ibrahim. Anak Nabi yang pertama nama Al-Qasim. Yang kedua nama Abdullah, ataupun dipanggil juga dengan gelaran At-Tayyib ataupun At-Tahir. 2. Yang perempuan anak Nabi SAW Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Ummu Kulthum, dan yang terakhirnya ialah Fatimah Az-Zahra. Jadi 6 orang tuan-tuan. Kalau orang perempuan umur dah 60 dah, umur berapa puluh tadi? Umur dah 40 dah, nak beranak lagi sampai 6 orang bukanlah mustahil, tapi agak susah juga nak difikirkan tuan-tuan. Kalau beranak tiap-tiap tahun pertama beranak, tahun kedua beranak, boleh umur 46 beranak, boleh lagi, bukan salah, ada lagi. Nurse hak duk ikat, duk suruh bini kita ikat tu pun kadang-kadang dia pun beranak agak umur 40 lebih ni. Jadi taklah pelik sebenarnya kalau Nabi kita kata dia beranak, tapi logiknya, kebiasaannya wanita ni umur dekat-dekat 50 ataupun 50 tu dia dah pun menopause dah putus dah haid dia. Jadi pendapat yang dipilih oleh Dr. Akram Dhiya Al-Umari ialah umur 28. Jadi terpulanglah kita nak pakai hak mana pun tak ada masalah. Dua-duanya adalah pendapat para ulama kita berkenaan dengan umur Nabi SAW dan juga umur Khadijah ketika mengahwini Nabi SAW. Ini untuk pengetahuan kita lah. Kita tahu rupanya dalam bab ni pun ada khilaf juga di kalangan para ulama. Sikit lagi tuan-tuan, yang terakhir pada malam ni, saya nak baca sikitlah tentang Khadijah ni. Jadi Khadijah ni tuan-tuan, sebelum berkahwin dengan Nabi SAW, dia dah menikah dengan siapa nama suami dia yang pertama? Abu Halah bin Zurarah At-Taimi. Ni suami dia yang pertama, dan dia dapat anak, satu orang anak lelaki yang bernama Hindun. Dan anak ni masuk Islam setelah tu, duduk dengan Nabi SAW. Kemudian suami dia mati, Abu Halah meninggal dunia. Lalu dia menikah pula seorang lagi. Siapa nama suami dia tuan-tuan? Thumma ba'da wafati Abi Halah, setelah suami dia yang pertama Abu Halah meninggal dunia, tazawwajaha Atiq ibnu Abid. Dia menikah pula dengan satu orang laki-laki yang bernama Atiq bin Abid daripada kabilah Bani Makhzum. Fawaladat lahu Hindan wa hiya untha. Dapat anak lagi, nama Hindun juga tapi perempuan. Maknanya Hindun ni tuan-tuan, kita dapat maklumat malam ni, boleh nama orang laki-laki pun boleh,
nama perempuan pun boleh juga. Tak salah pun nama tersebut tuan-tuan, nak dibagi nama laki-laki ataupun nama perempuan pada kebiasaan orang Arab. Jadi biasalah kalau tuan-tuan pergi negara Arab ni, nama Anwar, kita nama Anwar orang laki-laki, pi Arab nama Anwar ni nama orang perempuan. Dia terbalik, Abrar, anak saya nama Abrar. Kalau pi dua Arab orang gelak, Abrar tu laki-laki, pi sana nama orang perempuan rupanya yang masyhur di sana. Jadi itulah sedikit maklumat berkenaan dengan perkahwinan Nabi SAW dengan Khadijah. Dan Khadijah adalah isteri yang paling dikasihi oleh Rasulullah SAW. Akhir sekali, satu lagi saya nak kongsikan dengan tuan-tuan. Isteri Nabi SAW ni semua ada 11 orang yang disepakati oleh para ulama. 11 orang ni tuan-tuan, mula-mula kita nak ambil tahu ya, nak ingat nama-nama isteri-isteri Nabi yang kita panggil Ummul Mukminin, Ummahatul Mukminin. Pertama sekali Nabi menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Setelah Khadijah wafat, Nabi menikah pula dengan isterinya yang kedua yang bernama Saudah binti Zam'ah. Kemudian Nabi kahwin pula tahun yang seterusnya dengan Aisyah radhiyallahu anha, anak kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Kemudian Nabi menikah pula yang seterusnya dengan Hafsah binti Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anha. Dan 4 dah. Yang kelima Nabi SAW nikah pula dengan Zainab binti Khuzaimah, yang ni mati awal isteri Nabi ni. Kemudian Nabi SAW kahwin pula, lepas kahwin dengan siapa tadi? Dengan Zainab binti Khuzaimah. Nabi menikah pula dengan Ummu Salamah, nama dia Hindun binti Abi Umayyah. Kemudian Nabi SAW nikah pula yang seterusnya dengan Zainab binti Jahsh, iaitu isteri kepada asalnya kepada Zaid, anak angkat Nabi SAW. Allah suruh Nabi menikah dengan Zainab setelah diceraikan oleh Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi SAW. Lepas tu Nabi SAW kahwin pula dengan Juwairiyah binti Al-Harith. Kemudian Nabi SAW kahwin lagi Zaha Jafnaha Ramzan. Nabi menikah dengan Ramlah binti Abu Sufyan. Kemudian Nabi SAW kahwin pula dengan Safiyah binti Huyai, wanita yang berketurunan Bani Israel, keturunan Nabi Musa alaihissalam, iaitu anak Huyai bin Akhtab. Dan akhirnya Nabi SAW mengahwini istrinya yang terakhir, iaitu Maimunah binti Al-Harith. Itu semua ada 11 orang. Ulama-ulama kita tuan-tuan, dia nak bagi kita ingat, macam kita hafal dulu keturunan Nabi SAW, nak hafal pula nama isteri-isteri Nabi ni, dia buat satu syair. Syair ni pendek ya tuan-tuan. Saya dengar ceramah siapa nama ni, Syekh Sa'id Al-Kamali. Syekh Sa'id Al-Kamali, dia tak sebut siapa sebenarnya yang menukilkan syair yang pendek untuk memudahkan kita menghafaz nama isteri-isteri Nabi, Ummul Mukminin kita ni. Bunyinya tuan-tuan lagu ni, Khalili saba aqli hula zaini halatin zaha jafnaha ramzan sahihan muhadzabah. Saya hari ni tak pakai slide, jadi tak boleh nak tunjuk tuan-tuan lah. Kalau boleh tulis, tuan-tuan boleh hafal dengan mudah. Sekali lagi saya ulang tuan-tuan, nak ingat isteri-isteri Nabi, Ummul Mukminin. Bunyi syair tu lagu ni pendek ya tuan-tuan. Khalili saba aqli zaha jafhula silap dah. Khalili saba aqli hula zaini halatin zaha jafnaha ramzan sahihan muhadzabah. Ni nama isteri-isteri Nabi. Jadi ulama kita ni tuan-tuan, dia bijak, dia pandai nak bagi kita ingat nama-nama isteri Nabi ni. Dia ambil setiap nama isteri Nabi tu, dia ambil huruf mula-mula sekali. Khalili, kha ialah Khadijah. Hafal dulu syair tu, Khalili saba aqli hula zaini halatin. Hafal tu ya, kita ambil kha ialah Khadijah, saba sin tu Saudah, aqli Aisyah, hula Hafsah
binti Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anha. Khalili, Saba, Aqli, Hula, Zaini. Zainab binti Khuzaimah tadi. Halatin, Halah tu ialah Hindun binti Abi Umayyah ataupun yang lebih terkenal dengan nama Ummu Salamah. Kemudian yang seterusnya Zaha Jafnaha. Zaini Zainab binti Jahsh. Jafnaha tu Juwairiyah binti Al-Harith daripada kabilah Bani Al-Mustaliq. Zaha Jafnaha Ramzan. Ramlah ni lebih terkenal kalau dalam sirah dengan panggilan Ummu Habibah, anak kepada Abu Sufyan, yang akhirnya masuk Islam juga Abu Sufyan pun. Ramzan, sahihan, sad ialah Safiyah. Mim hak terakhir kali muhadzaba ialah Maimunah binti Al-Harith. Itulah isteri Nabi yang terakhir yang Nabi mengahwininya pada tahun yang ke-7 Hijrah pada ketika Umratul Qadha yang dilakukan oleh Nabi SAW, yang merupakan adik ipar kepada pak saudara Nabi Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi insya-Allah nanti bila-bila tuan-tuan saya nak tunjuk, saya nak bagi kat tuan-tuan lah, supaya tuan-tuan pakak-pakak boleh hafal nama isteri-isteri Nabi. Dan kita kena tahu juga insya-Allah dalam kuliah sirah kita akan sentuh seorang demi seorang isteri-isteri Nabi bila tiba tarikh perkahwinan Nabi SAW dengan mereka. Jadi sekadar itu dulu kuliah kita pada malam ni tuan-tuan, berkenaan dengan perkahwinan Nabi SAW dengan Khadijah radhiyallahu anha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.